محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Tuan-tuannya hadir, hendaklah kita berdiam diri, jangan bercakap-cakap ketika khatib sedang membaca khutbah, kerana yang demikian itu akan menghilangkan pahala Jumaat. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qulta li sahibika yaumal Jum'ah ansit wa imam yaktub faqad laghaw." Rawahu Bukhari wal Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Ja'ala fi amwalil aghniya'i haqqan li fuqara'i wal masakin walil masarif allati biha salahud dunya wad din. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ولا نعبد إلا إياه مخلصين موحدين
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Kita sedar dan insaf, hanya orang taat dan bertakwa saja akan mendapat kebahagiaannya di dunia dan akhirat. Sidang jemaah yang dihormati, kita sedia maklum bahawa zakat merupakan rukun Islam yang ketiga setelah syahadah dan solat. Ia telah dipertegaskan persyariatannya di dalam Al-Quran dan hadis. Di dalam Al-Quran sahaja terdapat sekitar 30 tempat di mana Allah Subhanahu wa taala mengiringkan kewajipan berzakat dengan kewajipan solat. Seperti mana firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Shadaqallahul azim. Surah Al-Baqarah ayat 43. Artinya, hendaklah kamu mendirikan solat dan menunaikan zakat, dan hendaklah kamu rokok solat bersama dengan orang yang rokok. Perkara ini jelas menunjukkan bahawa zakat merupakan suatu syariat yang sangat penting bagi umat Islam. Ia juga menggambarkan betapa besarnya ibadat zakat ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di samping terdapat padanya maslahah dan kebaikan yang besar kepada umat Islam. Di antara maslahat terbesar di dalam berzakat ini adalah sebagai tanda bersyukurnya seorang kepada Allah di atas segala nikmat yang dianugerahkannya. Ia juga bagi membuktikan ketaatan seorang hamba kepada Tuhannya dengan mengeluarkan sebagian harta yang dicintainya hanya kerana Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Pada masa yang sama, ia mampu memupuk keyakinan kepada seorang mukmin berkenaan janji Allah berkenaan kebahagiaan bagi orang yang menunaikan zakat. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kita perlu sedar bahawa di antara tujuan dan matlamat pensyariatan zakat adalah supaya perasaan bertanggungjawab sesama muslim sentiasa terlaksana. Seorang yang kaya perlu bertanggungjawab ke atas orang miskin dan memerlukan. Setiap orang perlu menyedari bahawa saudara semuslim mereka merupakan tanggungjawab mereka dalam masyarakat Islam. Tidak mungkin wujudnya orang yang miskin dan memerlukan tanpa dipedulikan oleh saudara muslimnya yang lain. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Surah Al-Hujurat ayat 10. Artinya, sebenarnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Maka damaikanlah di antara dua saudara kamu yang berselingkah itu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beroleh rahmat. Persaudaraan Islam bukan sekadar slogan semata-mata, tetapi ia merupakan pelaksanaan kepada kata-kata, antaranya melalui ibadat berzakat. Tujuan lain persyaratan berzakat adalah supaya umat Islam dapat menyucikan diri mereka daripada penyakit bakhil dan kedekut. Kedua-dua penyakit tersebut merupakan akhlak mazmumah serta dibenci oleh agama. Sabda Nabi SAW bermaksud,
Orang yang bakhil jauh ia daripada Allah, jauh ia dari kebaikan, jauh ia dari syurga, jauh ia dari manusia, tetapi hampir ia kepada neraka. Dan bahwasanya orang jahil yang pemurah itu lebih dicintai oleh Allah dari orang ahli ibadat yang bakhil. Hadis riwayat At-Tirmizi. Janji Allah bagi orang yang menunaikan zakat akan disucikan dirinya dari sifat-sifat tersebut dengan syarat dia ikhlaskan diri dalam menunaikannya. Sidang yang diberkati Allah, kita perlu yakin dan percaya bahawa dengan menunaikan zakat harta kita akan mendapat keberkatan di sisi Allah. Maksud harta yang berkat adalah harta tersebut akan mendatangkan kebaikan kepada hidup kita. Orang yang menunaikan zakat akan dapat melihat hartanya terus subur dan berkembang. Bahkan harta tersebut akan membawanya semakin dekat dengan Allah. Sebaliknya pula, bagi orang yang kedekut dan tidak menunaikan zakat, dia akan menyaksikan hidupnya semakin sempit walaupun hartanya banyak. Harta yang tiada keberkatan dari Allah hanya akan mengundang bencana dalam hidup kita masing-masing. Tetapi ingatlah bahawa walaupun harta kita sedikit, namun apabila ia diberkati oleh Allah, nescaya hidup kita akan bahagia dan gembira. Bahkan janji Allah bahawa apa yang kita belanjakan pelajaran Allah, dia pasti akan menggantikan dengan sesuatu yang lebih baik lagi. Firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Shadaqallahul azim. Surah As-Saba ayat 39 artinya, dan apa saja yang kamu infakkan maka Allah akan menggantikannya, dan dialah jua sebaik-baik pemberi rezeki. Di dalam sebuah hadis kursi, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, wahai anak Adam, berinfaklah kamu, nescaya Allah akan berimpak, memberi balik kepada kamu. Hadis riwayat Muslim. Sidang yang dirahmati, di hujung-hujung tahun begini memang ingin mengingatkan kepada seluruh umat Islam agar melihat kembali harta dan wang yang kita miliki, khususnya yang disimpan di dalam mana-mana bank atau institusi keuangan yang ada. Marilah sama-sama kita menunaikan zakat simpanan kita masing-masing. Caranya sangat mudah. Kita hanya perlu melihat ke semua wang yang kita miliki, sama ada di dalam bank-bank, institusi keuangan atau di mana-mana simpanan yang ada. Jika kesemua wang tersebut melebihi nisab semasa, iaitu RM21.155.12, maka dia sudah dikira wajib menunaikan zakat. Kaedahnya adalah dengan mencampurkan kesemua jumlah wang tersebut, kemudian dia hanya perlu menolak nilai dari akaun tabung haji. Hal ini kerana tabung haji telah menunaikan zakat bagi pihak pendeposit. Kemudian bagi kesemua wang yang ada hendaklah dikalikan dengan 2.5%. Maka nilai yang keluar tersebut itulah sebagai zakat wang simpanan dia bagi tahun ini. Contohnya, kita andaikan dia memiliki keseluruhan simpanan sebanyak 25,000, maka bila dikalikan 2.5%, jumlahnya adalah RM625. Maka zakat simpanannya bagi tahun ini adalah sebanyak RM625 saja. Sebagai makluman, bagi golongan pesara yang sudah boleh mengeluarkan KWSP secara sukarela juga tertakluk di bawah kaedah zakat simpanan ini. Oleh yang demikian, memang sekali lagi menyarankan kepada semua agar cakna dan mengambil berat berkaitan zakat masing-masing. Jika masih terdapat sebarang kemuskilan berkaitan zakat, boleh menghubungi mana-mana pejabat zakat atau mana-mana pegawai zakat untuk mendapatkan pencerahan lanjut. Marilah sama-sama kita menunaikan zakat melalui Lembaga Zakat Negeri Kedah yang merupakan badan rasmi di negeri Kedah yang bertanggungjawab dalam hal ehwal zakat. Ribuan asnah mendambakan keprihatinan dari kita semua. Zakat yang kita tunaikan merupakan keceriaan buat mereka, insya-Allah. Sebagai akhirnya, bolehlah disimpulkan kepada beberapa perkara berikut. Pertama, zakat merupakan kewajipan terpenting kepada setiap Muslim setelah syahadah dan solat.
Dan berzakat juga merupakan tanda seorang Muslim itu bersyukur atas segala nikmat yang dianugerahkan oleh Allah kepadanya. 2. Kita semua sesama umat Islam adalah bersaudara, maka antara tanda kita benar-benar menghayati erti persaudaraan tersebut adalah dengan menunaikan zakat. Kerana dengan berzakat kita mampu menceriakan saudara se-Islam kita yang berada di dalam kesusahan. 3. Dengan berzakat kita akan mampu mengikis sifat bakhil dan kedekut dalam diri kita. Sesungguhnya sifat bakhil dan kedekut merupakan sifat yang tercela. Yang keempat, ayuh tunaikan zakat dengan ikhlas dan taksiran yang benar. Kerana berzakat akan memberi keberkatan kepada harta kita. Bahkan sebaliknya, jika kita enggan menunaikan zakat, hidup kita akan sengsara dan tidak mendapat keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, marilah sama-sama kita melihat wang simpanan kita masing-masing di semua bank dan institusi keuangan yang kita ada. Jika ia melebihi RM21.155.12, maka kita diwajibkan zakat simpanan sebanyak 2.5% dari keseluruhan simpanan kita. Moga-moga hidup kita akan sentiasa dalam keceriaan serta mendapat berkat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. صدق الله العظيم. Surah At-Taubah ayat 103. Maksudnya, ambillah sebahagian dari harta mereka menjadi sedekah zakat, supaya dengannya engkau membersihkan mereka dari dosa dan mensucikan mereka dari akhlak yang buruk. Dan doakanlah untuk mereka, kerana sesungguhnya doamu itu menjadi ketenteraman bagi mereka. Dan ingatlah, Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'un alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فضل المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المنقذ من الضلالة والجهالة إلى نور الحق والإيمان والهدى وعلى آله وأصحابه الذين هم قدوتنا ولهم الفضل على جميع الأمة إلى يوم القارعة. أما بعد فيا عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم فاتقوه لعلكم تفلحون. اتقوا الله من سماع اللغو وغضول الحمار وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. فقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم،
فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك جلالة الملك مولانا الأمين الكريم السلطان صلاح الدين ابن المرحوم Sultan Badalisha وولي عهد di dunia yang termakmulia Tengku Syarafuddin Badalisha ibni Sultan Salahuddin wa jami'al usratil malakiyah Allahumma wafiqhum lisadad wa aslih bihimul ibad wal bilad waj'al taqwa lahum khayra zad innaka ra'ufur rahimun jawad ya latifal bil ibad ya arhamar rahimin ibadallah إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة